Allah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saya dan kita semua, dapatlah sama-sama pada pagi ini kita berada di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah. Sebelum saya dan kita semua terlupa, marilah kita niat i'tikaf di dalam masjid ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah. Yang saya muliakan Tuan Imam bagi Masjid Karyah Pancur Jaya Seremban, para pegawai, barisan ahli jawatan kuasa dan para kepimpinan masyarakat, para alim ulama, guru-guru, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan mengadakan diskusi ataupun daurah bagi kitab yang disebut dalam bahasa Arab Al-Arba'un Minan Nasaih Min Walidis Salih, ataupun terjemahannya himpunan 40 nasihat walidku yang soleh. Dan pada duha semalam kita telah membaca ataupun mendiskusikan
kitab 40 nasihat siri yang pertama di Masjid Datuk Kelana Petra Nilai. Dan jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan membaca beberapa nasihat yang terdapat di dalam kitab 40 nasihat siri yang kedua. Jadi bagi tuan-tuan puan-puan yang berminat untuk mendapatkan kitab, ada di belakang sana insya-Allah, boleh untuk ambil sebagai rujukan dalam kuliah duha kita pagi ini. Bagi sesiapa yang berminat untuk membeli, boleh beli di belakang sana. Bagi siapa yang tak berhajat untuk membeli, boleh pulangkan semula insya-Allah. Mudah-mudahan kuliah duha kita pada pagi ini bermanfaat. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Bagi tuan-tuan perempuan yang ada kitab, kita buka nasihat pertama, muka surat yang pertama. Kita baca beberapa nasihat pada pagi ini insya-Allah. Iaitu nasihat yang bertajuk ikhlas. Nasihat yang bertajuk ikhlas. Kita ada. Boleh tengok tu kalau kata nak buat rujukan, kalau nak beli lah. Baik. Jadi tuan-tuan yang nak ambil buku untuk rujukan kuliah duha kita, insya-Allah ada disediakan di kerusi hijau belakang. Yang berminat nak membeli boleh beli, bagi siapa yang tak berminat boleh pulangkan semula insya-Allah. Tuan-tuan yang ada kitab, mari kita buka nasihat yang pertama. Telah berkata walikku hafizahullahu ta'ala dalam tajuk yang pertama, nasihat yang pertama yang bertajuk ikhlas. Katanya orang yang ikhlas tidak mengharapkan kepedulian manusia. Dia hanya mengutamakan hubungannya dengan Allah. Hidup ini hanya peduli kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Ikhlas merupakan asas ataupun akar bagi segala amal. Yang membezakan di antara adat dan ibadat ialah ikhlas. Bagi seorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang beriman, maka perlulah bagi orang beriman itu mentajdid niat. Sentiasa mentajdid niat. Orang yang hadir, yang ingin menghadiri kuliah ilmu, niat yang perlu diusahakan adalah seawal dia keluar daripada rumah. Bila dia mula keluar daripada rumah, niatnya adalah untuk menuntut ilmu kerana Allah, maka setiap langkahannya itu dihitung sebagai pahala. Bahkan sepanjang perjalanan dia menuntut ilmu, dia sentiasa mendapat doa daripada setiap makhluk, dari makhluk-makhluk Allah, termasuk para malaikat, termasuk ikan-ikan yang berada di laut, yang mereka itu sentiasa mendoakan kepada orang yang ingin menuntut ilmu. Berbeza dengan orang yang apabila ditanya, kenapa datang kuliah ilmu, dia kata, dah orang ramai pakat datang, saya pun datanglah. Maka dia datang bukan tujuannya itu bulat nak menuntut ilmu, tetapi disebabkan mengikut suasana. Ataupun ada orang lalu, dia lalu depan masjid, tengok-tengok dalam masjid ramai orang. Dia kata, ada apa dalam masjid tu? Dia pun mai singgah. Dia mendapat kebaikan. Sudah tentu dia mendapat kebaikan, tetapi dia tidak memperoleh pahala yang sempurna.
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Bila kita nak datang kuliah ilmu ni, perbanyakkan niat pakcik-pakcik, makcik-makcik saya yang saya kasihi. Kita perbanyakkan niat. Contoh ni kita yang hadir kuliah ilmu ni tuan-tuan, pahala tak sama di sisi Allah. Walaupun ilmu yang kita dapat itu sama, walaupun masa yang kita peruntukkan untuk berada dalam kuliah ilmu itu sama, tetapi pahala yang membezakan kita. Macam mana pahala yang membezakan kita? Kesemua itu tergantung kepada niat. Ada orang yang duduk dalam majlis ilmu pun belum mentajdidkan niat dia untuk menghadiri majlis ilmu, maka pahalanya itu bermula daripada waktu dia niat. Ada orang sebelum keluar daripada rumah dia nak menghadiri kuliah ilmu, daripada situ dia mula niat dah untuk nak hadir kuliah ilmu, maka pahalanya itu dihitung seawal itu. Ada orang yang nak pergi kuliah ilmu daripada rumah lagi, dia bukan semata-mata niat nak menghadiri kuliah tuan-tuan. Pertama niat dia, aku nak hadir kuliah ilmu. Yang kedua, aku nak bersedekah. Yang ketiga, aku nak menghubungkan silaturrahim. Yang keempat, aku nak melaksanakan solat secara berjemaah. Yang kelima, aku nak i'tikaf. Aku mahu niat i'tikaf di dalam masjid. Aku nak berzikrullah. Aku nak berselawat kepada Nabi. Aku nak membaca Al-Quran dan sebagainya. Maka pahalanya itu meningkat, meningkat dan meningkat. Sebab itu segala-galanya berpunca daripada niat. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Maka dalam nasihat ni menceritakan kepada kita, orang yang ikhlas ni dia ada tanda. Dia ada tanda. Apa tanda orang tu ikhlas? Apa tanda seseorang tu ikhlas? Iaitu dia tidak mempedulikan apa orang kata. Yang dia pedulikan hanyalah apa yang Allah kata. Itu orang yang ikhlas. Berbeza dengan orang yang separuh ikhlas. Ikhlasnya itu 50-50. Bila mana dia buat satu amal, dia tidak redha orang cerca dia. Yang dia redha hanya orang puji dia. Itu tanda orang yang separuh ikhlas, ataupun ikhlasnya itu berada di aras yang parah. Boleh jadi ikhlasnya itu bila-bila masa tercabut dan hilang. Tuan-tuan, contoh kita main kuliah ilmu. Ada orang, kawan-kawan kita tak datang. Dia kata, sahabat, kau pergi mana? Tak ada pagi ni. Kau kenapa tak lepak kedai kopi sekali dengan kami? Dia tanya. Kita pun kata, tak tengok dekat masjid ada poster keluar di Masjid Karyah Panco Jaya, kuliah duha pagi ni. Kau tak tengok? Aku nak pergi kuliah duha. Kawan tu pun sebutkan, kita, kau jangan tunjuk baik sangat. Kau jangan tunjuk baik sangat. Kami kenal kau siapa. Kau tu buat-buat ikhlas je tu, buat-buat baik konon. Alah, nak tunjuk alim konon. Mai lepak dengan kami ya. Kita pun bila orang duk petikai kita rasa tak suka, tak seronok, maka itu tanda ikhlas kita ada masalah. Orang yang ikhlas ni, dia tak peduli hang nak kata apa pun kat aku dengan Tuhan. Yang penting Tuhan nilai aku, bukan kau nilai aku. Segala-galanya berpunca ataupun asas tunjang adalah hati kita, ikhlas kita. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Tajuk ikhlas ni tuan-tuan cukup panjang, cukup best kalau hurai. Sebab dia nasihat, saya nasihat dekat saya dan juga kita semua. Sebab dia bersangkut paut dengan hati. Masya Allah. Sebab itu ketika mana soalan ditanya kepada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, wahai Tuan Guru, bagaimana kita nak bezakan seseorang itu, adakah dia ahli dunia ataupun dia ahli akhirat? Tuan-tuan,
Macam mana kita nak tahu adakah kita ahli dunia ataupun kita ni ahli akhirat? Maka jawapan, tuan-tuan kita dengar nah, kita hitung diri kita nah, maka jawapan daripada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala, kata dia, sekiranya datang dua orang lelaki ke rumahmu, orang yang pertama itu datang untuk memberi hadiah kepadamu. Orang yang kedua datang ke rumahmu untuk memohon ataupun meminta sumbangan sedekah derma daripada kamu. Maka Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bertanya, siapakah yang lebih kamu sukai di antara keduanya? Tuan saja saya boleh tanya Pak Cik sekalian, yang mana yang kita suka? Orang pertama yang nak beri sesuatu, yang nak beri brim dekat kita ataupun nak beri sumbangan apa-apa, nak bagi hadiah, nak bagi sagu hati kepada kita, lebih kita suka ataupun orang kedua yang nak kutip derma? Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, sekiranya kamu lebih sukakan orang pertama, maka kamu ahli dunia. Allah, Allah, Allah. Kena stepek tuan-tuan. Kita ahli dunia ke? Kalau kamu lebih sukai orang yang kedua datang untuk meminta sesuatu daripadamu, kamu adalah ahli akhirat. Ya Rabb. Tuan-tuan tu nak bezakan. Jadi segala-galanya kita hitung diri kita tuan-tuan. Bermula daripada hati kita untuk menilai siapa kita. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Bila mana orang ni buat satu amal, orang kata dia riak, orang kata dia ujub, orang kata dia memandai-mandai nak tunjuk alim dan apa semua, dia rasa relax. Aku buat amal bukan untuk kau, untuk Allah. Maka itulah ikhlas. Itu tanda dia ikhlas. Tetapi kalaulah orang mencerca dia, lalu dia mengurangkan amal, ataupun orang memujinya, lalu dia menambahkan amal, itu tanda tidak ikhlas. Orang puji, hebatlah kau. Kita pun lagi semayang banyak, lagi buat amal banyak, tuan-tuan. Orang yang ikhlas ni, orang kata, orang cerca dia pun, dia tak peduli, dia tak hirau. Orang puji dia pun selamba, relax. Seakan-akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu orang ikhlas ni tuan-tuan tak boleh nilai secara zahir. 3 amalan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang paling, di antara amalan yang paling besar pahalanya adalah mengajar ilmu agama, berjihad di jalan Allah, memberikan harta ke jalan Allah ataupun menginfakkan harta di jalan Allah. Tiga amalan yang besar pahalanya. Ilmu sebab apa? Sebab ilmu tadi dia adalah pelaburan yang menguntungkan. Seorang guru yang mengajar, anak muridnya amal, maka selama mana anak murid itu amal, maka pahala itu masuk kepada guru. Walaupun 20 tahun guru itu telah meninggal dunia. Begitu juga syuhada, orang yang syahid di jalan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pahala orang yang syahid ini adalah syurga. Jamin, Allah jamin orang yang pulang ataupun orang yang berjihad di jalan Allah, mereka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dijamin Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah tanya, wahai orang beriman, mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu amal ataupun satu perniagaan yang menguntungkan, yang akan menyelamatkan kalian dari azab Allah yang maha pedih? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, ila akhiril ayah. Iaitu kamu beriman dengan Allah dan Rasul, berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kamu, maka itulah yang baik bagi kamu. Allah mengampunkan seluruh dosa kamu dan akan memasukkan kamu ke dalam syurga, yang di dalam syurga itu terdapat sungai-sungai, anak-anak
sungai yang mengalir dengan begitu indah, kekal kamu di dalamnya, maka orang yang berjihad adalah pahala besar. Begitu juga orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, sehingga kan Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita nak infak ni, infaklah harta yang paling kita sayang. Masya Allah, infak harta yang paling kita sayang. Lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan, sesekali kata Allah, tidak akan mencapai kebaikan sehingga kamu infak harta yang paling kamu sayang. Tuan-tuan tahukah tiga-tiga amalan yang besar-besar orang itu dimasukkan Allah akan setiap mereka ke dalam neraka, bahkan termasuk dari orang yang pertama masuk neraka. 3 golongan tu juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaih. Sesungguhnya seawal-awal orang yang dihitung Allah akan diri-diri mereka, akan amalan mereka adalah 3 orang lelaki, iaitu yang pertama lelaki yang mati syahid. Tuan-tuan, 3 orang ni, 3 golongan ni adalah golongan pertama yang Allah hitung, dan tempat mereka itu neraka, tuan-tuan. Siapa dia? Yang pertama orang yang mati syahid. Bila mana Allah jumpa dengan dia pada hari kiamat, Allah tanya, wahai fulan, bukankah aku telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu? Dia kata, sudah tentu wahai Allah. Apa balasanmu terhadap nikmatku wahai fulan? Kata lelaki itu, aku telah berjuang di jalanmu wahai Allah, dan aku telah terbunuh di jalanmu dan tergolong di kalangan syuhada. Maka kata Allah, kadzabta, penipu. Apa kau cakap? Walakinnaka qatalta liqala huwa jari. Kamu adalah orang yang menipu wahai fulan, sedangkan aku tahu apa niatmu. Kamu pergi di jalan Allah untuk manusia mengatakan kamu ini seorang yang berani mati, panglima, pejuang, untuk orang menyebut-nyebut namamu. Tuan-tuan, kita tengok orang mati syahid macam-macam lah. Mempertahankan tanah air, mempertahankan bangsa, agama dan sebagainya. Kita pun angkat nama dia, syahid, ini syahid, kita buat nama Asy-Syahid apa semua. Yalah, itu kita hukum secara zahir, tetapi di sisi Allah, adakah semua tu syahid? Nabi sebut ada yang tak syahid, ada yang niat mereka bukan kerana Allah, tapi ada tujuan lain. Maka di kalangan mereka yang terbunuh di jalan Allah, termasuk orang pertama yang dihukuman ke dalam neraka. Yang kedua orang alim, iaitu bila mana dia belajar kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk orang kata, kau pernah jumpa fulan bin fulan, ada orang lebih pandai daripada dia. Orang kata tak, dia orang paling pandai. Dia ada master, dia ada PhD, dia ada maulana, dia ada tuan guru, dia ada syekh, dia ada ustaz, dia ada pangkat-pangkat sebagainya yang menunjukkan pangkat orang belajar agama. Kata Allah, inilah orang yang belajar bukan kerana aku, maka dihumbankan juga orang kedua dalam neraka. Dan ketiga, orang yang bersedekah di jalan Allah. Dia tunjuk infak dia ataupun dikenali orang ramai terhadap sedekah dia itu. Orang pun kata, fulan bin fulan seorang yang kuat memberi infak. Hakikatnya Tuhan kata, inilah penipu. Maka 3 golongan ini tersasar pada niat, walaupun amalan mereka buat itu tidak ada tolak tandingnya. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Nabi SAW sendiri mengajarkan kepada kita, apa orang kata jangan kita peduli. Apa orang kata jangan kita peduli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang kata kepada Nabi, ahli syair, nampak dah Muhammad ni, dia ni bukan bawa Quran daripada Tuhan ni, dia mereka-reka syair. Ada orang kata, wa ma sahibukum bimajnun, ni orang gila ni. Maka kata Allah, Muhammad ni dia tak gila.
Nabi, orang kata kat Nabi macam-macam, Nabi tak pernah peduli, tak pernah hirau. Selama mana tuan-tuan orang itu tidak menyentuh tentang hukum Allah ataupun tentang agama ataupun syariat ini. Bila orang mula menyentuh tentang syariat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu tu barulah Nabi kata para sahabat, marahnya itu tidak dapat dihentikan. Naik orak di antara kedua kening Nabi ni, orak berwarna merah ataupun berwarna hijau yang jelas kelihatan menunjukkan Nabi pada ketika itu sangat marah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, satu orang lelaki yang bernama Wadi'ah ibnu Thabit dan Wahsy ibnu Umair. Wahsy ibnu Umair. Waktu mana tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, umat Islam nak berhadapan dengan tentera Rom. Umat Islam nak berhadapan dengan tentera Rom. Mereka berdua ni, Wahsy, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Wadi'ah bin Thabit dan Wahsy bin Ibn Umair ni, dua orang lelaki ni, mereka duk sembang sesama mereka. Mereka kata, kita Islam nak boleh menang ke dengan tentera Rom ni? Amerika Syarikat lah hari ni. Oh, tentera dia orang hebat tau. Alah, kita ni mana boleh menang dengan mereka. Mereka tu kemah, mereka tu kuat. Maknanya apa? Dua orang lelaki ni mempersendakan umat Islam, merendah-rendahkan umat Islam. Waktu tu tuan-tuan, pendekkan cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang bawa cerita, orang bawa mulut jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kami dengar daripada dua orang lelaki tu, dia orang sebut bahawa mana mungkin umat Islam nak boleh menang lawan dengan tentera Rom. Tentera Rom ni cukup hebat, dikenali dengan alatan senjata perang yang begitu canggih dan mewah, mengalahkan kita. Tuan-tuan, waktu tu Nabi mula marah. Wajah Nabi bertukar menjadi merah. Disebabkan kerana apa? Mereka merendah-rendahkan para pejuang Islam. Tuan-tuan, jadi subhanallah, bila sahabat report dekat Nabi, Nabi mula marah dan orang bagi tahu, Wadi'ah, Wahsy, kau tak tahu Nabi marah hampa sebut kalimah yang macam tu? Korang tak tahu lah? Jadi tuan-tuan, salah seorang daripada mereka berdua yang bernama Wahsy ibn Umair, dia kata, ya Allah, apa aku buat ni? Waktu tu dia pergi jumpa Rasul. Ya Rasulullah, saya minta maaf Rasulullah, saya tersilap cakap, lidah saya begitu laju untuk melafazkan kata-kata itu. Ya Rasulullah, ampunkan saya ya Rasulullah. Nabi tak tengok muka dia tuan-tuan, Nabi tak tengok muka dia. Nabi begitu marah pada ketika tu. Jadi subhanallah, sampai Nabi naik atas unta, dia pegang pedang Nabi Rasulullah. Ampunkan saya Rasulullah, maafkan saya. Nabi tak tengok muka dia. Akhirnya, ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bagi tahu, ya Rasulullah, tolong doakan kepada saya agar saya dimatikan di suatu tempat yang orang tak jumpa, orang tak tahu tempat tu. Dan Rasulullah, tukar nama aku ya Rasulullah, aku tak rela nama aku ini, aku tak rela lagi diseru dengan nama aku ini ya Rasulullah. Aku dah melakukan kesalahan yang besar. Lalu pada ketika tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun ditukar nama oleh Nabi dengan panggilan Abdullah, tuan-tuan, dengan panggilan Abdul Rahman. Lalu dia pergi berjuang di jalan Allah, maka gugur dia sebagai syahid dan orang tak jumpa jasad dia di mana. Tuan-tuan, silap melakukan ataupun mencalarkan syariat, tuan-tuan, maka imbalan dia adalah berjuang sampai syahid. Nak cerita kata Nabi begitu marah dan sahabat tadi, tuan-tuan, tidak ada siapa pun yang boleh untuk menenangkan Nabi ketika mana Nabi marah. Dan marah Nabi adalah kerana Allah, disebabkan mereka mempersendakan agama ataupun syariat ini. Tuan-tuan, begitulah yang kita dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pelajari dalam sirah-sirah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah.
Maka nasihat ni juga mengajarkan kepada kita hidup ini hanya pedulikan apa Allah kata. Hanya pedulikan apa Allah kata. Sebab kata Imam Asy-Syafi'i, ridhan nas ghayatul la tudrak. Allah. Ridhan nas ghayatul la tudrak. Redha manusia adalah sesuatu yang tidak mungkin kalian akan peroleh sampai bila-bila. Mungkin kita nak kawan ni redha, kawan ni tak redha. Mungkin kita nak kawan ni redha, kawan ni tak redha. Sampai bila kita tidak akan memperoleh redha ke semua manusia. Buatlah baik setara mana pun, pasti ada yang mengatakan itu perbuatan yang tidak baik. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka kita kena ambil berat tuan-tuan, dan nasihat ini sebut tentang ikhlas. Kita kena jaga. Bila kita melakukan amal, walau ada orang tuan-tuan di peringkat awal dia ikhlas, tapi di pertengahan rosak ikhlasnya. Ada orang di pertengahannya ikhlas, di pengakhirannya rosak ikhlasnya, ustaz. Ada orang daripada awal lagi dah rosak ikhlas dia. Contoh, satu orang ustaz mudah cerita. Saya duk ceramah, jadi saya cerita situasi saya ataupun situasi penceramah ustaz-ustaz. Saya tak tahu situasi tuan-tuan perempuan. Saya tak duduk bilang tuan-tuan perempuan. Ada orang rosak ikhlas ada daripada awal lagi. Bila mana dia nak datang mengajar, memberi ilmu, menyampaikan kuliah, dia kata hari ni agak-agak dia pun nak bagi berapa dalam sampul agak-agak. Dalam hati dia dah teringat dah. Maka ikhlas dia rosak dari awal lagi. Ada orang ikhlas betul tuan-tuan. Saya ingat ada satu cerita. Nak cerita kata Allahu Akbar. Begitu para ulama sangat mementingkan tentang ikhlas. Allah yarham Ustaz Ibrahim Libya. Tuan-tuan kenal nama ni kan? Ustaz Ibrahim Libya. Satu amal yang cukup hebat. Dia adalah orang yang sangat menitik beratkan di dalam mentajdidkan niat. Allahu Akbar, Masya Allah. Satu hari diceritakan dia nak pergi kuliah tuan-tuan. Dia nak pergi kuliah. Dah naik kereta dah ni. Jalan separuh jalan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba, ni dah separuh jalan tuan-tuan. Tempat kuliah tu 1 jam juga lebih kurang. Dia dah jalan sekitar 20 minit ataupun 30 minit. Tiba-tiba, dia bagi tahu dekat pemandu ataupun driver dia ni, jom kita pulang. Jom kita balik. Hak kata anak murid ni tak tanya apa. Balik. Nyong dengan ayat tu lah. Baliklah rumah. Akhirnya tuan-tuan, Fadil Ustaz Allah yarham Ustaz Ibrahim Libya ni, dia masuk dalam rumah dia, dalam sekitar 5 minit dia keluar balik. Lepas tu dia naik kereta. Anak murid pun tanya, Ustaz, kenapa patah balik? Kenapa patah balik rumah tadi? Ada apa kes? Kata Ustaz ni, dia kata, sebab saya lupa untuk niat seawal saya keluar daripada rumah. Karena tu saya pulang semula. Saya niat daripada awal supaya perjalanan saya mengajar ini mendapat pahala yang sempurna. Tuan-tuan. Ya Allah, hebat mereka tuan-tuan. Jadi subhanallah, saya sebut tadi, ada orang di awal lagi ikhlas dia dah rosak, ada orang tengah duk melakukan amal, ikhlas dia rosak. Contoh tuan-tuan, awal tu ikhlas dah, tapi tengah-tengah duk mengajak, dia kata, aku ni hebat juga aku ni, you know. Kuliah aku ni orang teriak, jangan duk buat main. Hebat juga aku, no. Dapat tarik orang-orang yang tak pernah main kuliah, aku bagi kuliah ni, mereka boleh duduk sampai habis. Maka dia main perasaan yang bukan-bukan tu. Maka merosakkan ikhlas dia di pertengahan amal. Tuan-tuan, ada orang dah habis dah melakukan amal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas buat amal,
ya, datang perasaan-perasaan yang ujub, sum'ah dan sebagainya, dia balik-balik rumah, dia tengok-tengok video dia viral, dia sentuh apa-apa isu lah, viral video, dia pun tengok, oh hebat aku ni, you know. Dia main ujub lah, viral video aku ni, tuan-tuan. Maka sifat-sifat tidak ikhlas ni, tuan-tuan, banyak. Itulah yang merosakkan amal. Maka kata ulama, ikhlas ni ataupun penyakit-penyakit hati ketika beramal umpama seperti ular. Sama seperti ular. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana? Iaitu ada orang tengah-tengah duk buat amal ni, mai tak ikhlas. Dia jangan layan, tuan-tuan, dan dia jangan tinggal amal. Tinggal amal pun salah. Sebab itu kata ulama, orang yang melakukan amal kerana manusia itu riak. Orang yang meninggalkan amal kerana manusia itu syirik. Dia tengah duk buat amal, tiba-tiba dia kata, orang tanya dia, pasal apa? Tapi kuliah, tengah duk main kuliah tu, tiba-tiba balik. Dia kata, takut orang kata aku ni bagus, takut orang kata aku alim. Dia tinggal amal sebab manusia, syirik. Hatta ustaz pun kadang-kadang tertipu, tuan-tuan. Kisah satu orang ulama tengah duk mengajak. Tengah-tengah duk mengajak ni, tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba dia berhenti kuliah, dia balik. Anak murid duk syok mengaji. Dapat ilmu banyak. Dapat ilmu banyak. Lalu anak murid pun terkejutlah. Ustaz tengah duk mengajak, tiba-tiba balik macam tu saja. Tuan-tuan, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, si ustaz tadi dia balik rumah, mujurlah ayah dia tok guru. Ayah dia tok guru. Ayah pun tanya, patut hang habis kuliah pukul 11. Pasal apa habis kuliah pukul 10.30 awal hari ni? Kata anak dia, ustaz tadi ni, dia kata, ulama besar juga anak dia, katanya, ayah, waktu saya mengajar, tiba-tiba datang perasaan tidak ikhlas dalam diri saya. Kerana tu saya pulang. Dia rasa dia hebat, dia rasa apa semua kan. Maka ayah dia kata, kau telah berjaya ditipu oleh syaitan, walaupun kau ustaz, walaupun kau orang alim. Syaitan menipu kau. Dia kata, kau tak ikhlas, kau balik lah. Tuan-tuan, sedangkan ulama ajak, saya sebut tadi, ikhlas ni, dia sukar. Dia penyakit-penyakit hati umpama seperti ular. Ular ni bila mana kita tengok dia angkat pala, tuan-tuan, kita akan lari. Bila dia kejar kita, kita akan katok dia. Dia angkat lagi pala, kita katok dia. Sampai mati. Apa maksud katok, tuan-tuan? Sini panggil apa? Pukul lah. Saya tak boleh nak tiru lagi bahasa, tuan-tuan. Minta maaf, baru 2 hari kat Negeri Sembilan ni. Baik. Jadi begitulah kita. Bila datang perasaan yang tidak baik, kita lumpuhkan dia. Jangan kita layan dia, dan jangan kita tinggalkan amal kerana dia. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sebab itu kita kena jaga tentang hati kita ni daripada penyakit syirik khafi. Syirik khafi cukup halus, tuan-tuan. Apa maksud syirik khafi? Dia syirik ada 2. Syirik dia ada syirik jali, dia ada syirik khafi. Apa maksud syirik jali? Iaitu orang yang menyembah Allah bersama sesuatu, ataupun orang yang menyembah sesuatu selain dari Allah. Itu syirik jali. Menyembah sesuatu selain dari Allah, ataupun menyembah sesuatu bersekali atau bersama dengan menyembah Allah. Itu syirik apa? Syirik jali, syirik yang besar. Syirik khafi ni dia begitu tersembunyi. Kita tak tahu kata kita telah buat syirik khafi. Contoh, tuan-tuan, ada orang dia memuja selain dari Allah tanpa diperasan, tanpa dia sedar. Dia telah memuja ataupun menyembah selain Allah tanpa dia sedar. Contoh,
Dia makan ubat macam-macam. Ubat A dia makan, ubat B dia makan, ubat C dia makan, tak sembuh penyakit dia. Dia makan ubat yang baru, tengok-tengok penyakit dia sembuh. Apa dia kata? Dia kata, ish. Hebat ubat ni, no? Dapat menyembuhkan penyakit. Nampak tak tuan-tuan? Dia telah menyembah ataupun mengagungkan ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kata sembuh ni bukan ubat, tapi Allah. Jadi kata-katanya itu, takut-takut kalau itulah pegangan dia, nama dia syirik khafi. Macam tu juga, tak sebutlah produk apalah, aku putih ke aku hitam ke, dia pakai tengok-tengok, hebat produk ni, dapat menghilangkan jeragat dan jerawat. Dia kata kena beli, dia kata ni hebat produk ni. Maka dia telah menisbahkan kudrat yang sepatutnya dia nisbahkan kepada Allah, kepada makhluk-makhluk ni. Dia dahaga, dia minum air, alhamdulillah, walaupun alhamdulillah, tapi dia sebut air dapat menghilangkan dahaga. Syirik khafi tu, tuan-tuan, syirik khafi tu. Kalau dia sebut semata-mata, itu tak apa. Tapi kalau itu pegangan dan i'tiqad dia, dosa tuan-tuan. Syirik yang tersembunyi. Di kaedah helah kita nak faham ni macam mana tuan-tuan. Saya tak boleh nak tunaikan hajat tuan-tuan. Tuan-tuan, perempuan tak boleh nak tunaikan hajat saya. Ya, tak boleh nak tunaikan hajat saya. Bahkan tuan-tuan pun tak boleh nak tunaikan hajat tuan-tuan. Betul tak makcik? Makcik? Oh makcik, Lena nampak. Boleh lagi ke? Baik. Kat mana tadi? Kita sendiri pun tak boleh nak tunaikan hajat kita tuan-tuan. Mai kuliah kata Sagi nak duduk sampai habis lah. Duduk sampai separuh jalan, lengah tulang belakang, sakit orat apa semua, nak kena keluar asal. Duduk dalam kuliah niat dah ni, hari ni aku nak main kuliah, aku tak mau lena hari ni. Tak mau lena, itulah lena. Nak cerita kata, kita pun tak boleh tunai hajat kita. Bagaimana makhluk yang tak bernyawa, yang tidak ada ruh ini dapat tunaikan hajat kita? Kita sebut air hilangkan dahaga. Siapa dia? Akal pun tak ada, kudrat pun tak ada. Kita kata dia hilangkan dahaga, macam mana? Kita katakan produk sekian-sekian dapat menyembuhkan, dapat memberikan sesuatu impak kepada kita. Kenapa tak sandarkan itu juga kepada Allah? Sebutlah alhamdulillah, dengan izin Allah hilanglah dahaga. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya pakai produk ni, bersih muka saya. Tuan-tuan, ini syirik khafi hak kita ramai tak pasal. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, termasuk syirik khafi juga ujub. Ujub tu syirik khafi. Dia lena pukul 12 malam, pukul 1, pukul 5 pagi dia boleh bangun tahajud. Bangun dari tahajud dia kata apa? Ish. Hebat juga aku ni, no? Boleh bangun tahajud ni. Orang lain tak boleh buat macam aku buat. Mereka hak tidur pukul 10 malam pun tak jaga. Tahajud ni aku jaga. Maka ujub, syirik khafi. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, maka kata Nabi SAW, syirik ini, yakni syirik khafi, lebih halus daripada semut kecil yang berada di atas batu hitam yang besar. Tak nampak tuan-tuan, tak nampak, tak perasan, tapi ada dalam diri kita. Itulah syirik khafi. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, maka tajuk ikhlas ini mengajarkan kepada kita untuk kita tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh manusia, yang kita hanya pedulikan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan ataupun sebutkan kepada kita, adakah dia redha dan sebagainya. Tuan-tuan, kita buka nasihat yang kedua tuan-tuan, insya-Allah. Pagi ini kita sempat membaca beberapa nasihat. Mudah-mudahan insya-Allah baik. Nasihat yang kedua bertajuk gelap hati.
gelap hati. Telah berkata Walidku hafizahullahu ta'ala, tanda gelapnya hati ialah tidak berasa sedih dengan perbuatan dosa dan tidak merasa kesan dengan ibadat. Contohnya ada kitab, belakang ada nota, nah boleh catat belakang tu, tapi hak nak belilah. Hak tak beli jangan catat pula. Hak beli kena beli lah. Maknanya hari keluar lagi jangan buat tak perasan lah. Sehari tengok-tengok kita ambil kaunter banyak, pipi dekat kaunter, tak ada, kita ada. Duit pun tak ada, tuan-tuan. Jam lah macam tu. Baik. Baik, tanda gelapnya hati ialah tidak berasa sedih dengan perbuatan dosa. Dan tidak berasa kesan dengan ibadat. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Ni kita nak tengok hati kita ni gelap ke tak gelap. Ni tanda dia. Bila ada tanda ni, maka hati kita gelap. Kita perlu gilapkan dia kerana dia tempat pandangan Tuhan. Tuhan tak pernah nilai pun kita pakai sorban. Tuhan tak pernah nilai pun kita pakai jubah. Sebab orang munafik pakai jubah, orang munafik pakai sorban. Yang Tuhan nilai ni hati kita ni. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak menilai lupa luaran kamu dan bentuk tubuh badan kamu secara zahir. Yang Tuhan nilai apa yang ada, yang terbuku dalam hati kamu. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Bila kita sebut, tuan-tuan, bila kita belajar, kita selalu dengar ustaz-ustaz ataupun penceramah sebut, segala yang baik dari Allah, segala kekurangan daripada saya. Betul? Saya nak tanya satu soalan. Betul tak kata-kata tu? Tak betul. Betul tak pakcik? Betul tak? Pakcik betul tak? Tak berani jawab. Tuan-tuan, kalau itu pegangan kita, jawapannya salah. Yang betul, baik dari Allah, buruk dari Allah. Siapa yang mengatakan baik dari Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, buruk daripada kita, tuan-tuan, ini mendekati dengan akidah Mu'tazilah. Ataupun dekat juga dengan akidah Qadariyah. Sesat, tuan-tuan. Ahli sunnah bukan macam ni. Ahli sunnah bukan. Ahli sunnah, baik dari Allah, buruk juga semua dari Allah. Habis itu macam mana Ustaz kita ucap tu? Ni kita nak cerita. Allah sebut dalam Quran, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah. Tuan-tuan, Allah ajak dalam ayat ni, ada satu golongan manusia yang bila mana mereka memperoleh kebaikan, mereka sebut ini dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Bila mana datang kepada mereka perkara yang tidak baik, yang sebaliknya, mereka katakan ini daripada kami, daripada kita, daripada kamu, daripada manusia. Apa Allah ajar? Qul kullum min indillah. Katakan semua dari Allah. Katakan semua baik buruk dari Allah. Baik. Kalau kita tengok dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan tengok dalam surah Al-Jin. Jin pun pandai, tuan-tuan. Jin pun pandai. Hatta Nabi Ibrahim ajar kepada kita. Nabi Ibrahim ajar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam satu ayat Nabi Ibrahim dalam surah apa? Surah Syu'ara, aku tak silap saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Ibrahim sebut dalam ayat tu, apa ayat tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekiranya Nabi Ibrahim sebut, yang memberi makan
kepadamu itu Allah, yang memberi minum kepadamu itu Allah, yang memberi kesihatan kepadamu itu Allah, yang memberi hidup kepadamu Allah, yang memberi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak mai ayat tu tuan-tuan. Kesimpulan ya, dalam ayat tu Nabi Ibrahim ajar kepada kita kesemuanya datang dari Allah, baik dan buruk. Akan tetapi bila kita nak lafazkan, sebutlah baik dari Allah, buruk daripada kita. Bila nak lafazkan, akidah tak boleh macam tu. Allah sebut wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah ciptakan kamu dan perbuatan kamu. Perbuatan kita Tuhan buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Kerana itu kata Allah tadi, ayat tadi, ada golongan manusia yang bila dapat kebaikan mereka sebut ini dari Allah, bila dapatnya mereka memperoleh keburukan mereka kata ini daripada kita, daripada manusia. Kata Allah, katakan semua daripada Allah. Tapi tak habis lagi, ada lagi ayat tak habis lagi. Kata Allah, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Katakan apa yang baik daripada Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang datang dari keburukan itu daripada kamu. Maksudnya apa? Ya, akidah kita kena pegang baik buruk dari Allah. Akan tetapi waktu nak lafazkan kena ta'adduban ma'allah, kena beradab dengan Allah. Sebutlah baik dari Allah, buruk dari kita. Akidah tak boleh tuan-tuan. Sebab itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita, kalau kata perbuatan kita semua dari Allah, kenapa Allah azab kita pada hari kiamat? Kenapa Tuhan azab kita pada hari kiamat? Puak Jabariyah pula kata baik dari Allah, buruk dari Allah. Ni kata puak Jabariyah. Tapi itu aqid Allah Muhammad. Dan mereka juga melafazkan macam tu. Tuan-tuan faham? Sebab tu akidah Jabariyah kata apa? Bila orang berzina kan, orang kata ni nak beri hukuman dekat hang ni, dekat kamu ni. Dia kata mana boleh, dia kata Tuhan dah tetapkan saya berzina. Mencuri, kau mencuri, buat macam mana ditakdirkan saya mencuri? Saya ni hamba Tuhan, tak ada kudrat apa semua. Tuan-tuan, ini akidah Jabariyah teruk lagi. Akhirnya golongan mereka buat maksiat tak rasa bersalah. Akidah Ahlus Sunnah, kita kena pegang baik buruk dari Allah. Tapi ucapan kita buruk adalah daripada kita. Pegangan kita baik buruk dari Allah. Maka ulama ajar kepada kita, Tuhan azab seseorang manusia bukan kerana amal dia, bukan kerana perbuatan dia, tetapi kerana pilihan dia. Ataupun disebut sebagai ikhtiar. Tuhan ciptakan satu alat dalam tubuh manusia yang dinamakan sebagai pilihan, ataupun bahasa Arab disebut ikhtiar. Maka Tuhan azab disebabkan tu. Contoh tuan-tuan, kita nak pergi ke Selangor, ke Kuala Lumpur, adakah hanya dengan jalan highway? Ustaz, ada banyak jalanan. Jalan kampung ada, jalan kampung. Ya? Jalan dalam ada kan? Jalan dalam ada. Kita boleh pilih nak pergi jalan A ataupun nak pergi jalan B. Nak pergi jalan kampung, jauh lah sikit, pusing-pusing masuk hutan bagai kan, tapi tak kena bayar tol. Tapi kalau pergi jalan highway, senanglah kalau tak ada jam, tapi kena bayar tol. Pro kontra kan. Maka Tuhan azab kita atau memberi kebaikan, pahala kepada kita berdasarkan pilihan kita. Kalau kita pergi jalan A, tangguhlah risiko dia. Kalau pergi jalan B, tangguhlah risiko dia. Maka daripada itulah Tuhan hisab kita. Ini akidah kena jelas tuan-tuan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Allah tidak pernah menzalimi hamba dia. Ustaz, kalau share datang beritahu. Allah tak pernah zalim kepada kita, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Ada orang kata, saya ditakdirkan, ada orang ditakdirkan tidak Islam,
Ada orang ditakdirkan Islam. Adakah Allah itu zalim? Tuan-tuan, Tuhan takdirkan dia tidak Islam, takdirkan kita Islam. Adakah Tuhan itu zalim? Macam mana nak jawab? Maka jawapan yang muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, kita bagi contoh. Kita bela ayam. Kita bela ayam 300 ekor, 400 ekor. Hari ni kita sembelih ayam ni, esok nak sembelih ayam tu pula, esok nak sembelih ayam tu. Tiba-tiba datang satu orang kepada kita, dia kata apa? Fulan, kenapa kau sembelih ayam ni, tak sembelih ayam ni? Kau zalim. Macam okey lah. Kita kata apa dekat dia? Lantak pergi kat aku lah, aku nak sembelih yang mana pun. Ni semua ayam aku, kau tak ada hak nak kata kat aku. Kita semua ni milik Allah. Kita tak ada hak nak sebut Tuhan ni zalim, Tuhan ni apa semua. Kita hamba dia, kita berada di ta'alluq kudrat dia. Tuan-tuan, yang pasti, yang perlu adalah kita mensyukuri nikmat iman dan Islam. Itu yang pertama. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, macam kita sebut tadi, ingat tuan-tuan, walaupun dia bukan Islam, dia ada ikhtiar. Dia pernah dengar tentang Islam. Dia hidup di zaman ada orang Islam. Dan dia boleh pilih nak Islam ke tak mau Islam. Kalau dia duduk di zaman Ahlul Fatrah, maka layaklah dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak mendapat azab dari Allah. Tapi dia duduk zaman orang Islam ada ni, maka pada ketika itu dia boleh membuat pilihan sama ada memilih untuk memasuki agama Islam ataupun sebaliknya. Maka itu jawapannya. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Maka dalam nasihat ni sebut, orang yang gelap hatinya tidak merasa sedih dengan perbuatan dosa. Bila kita faham macam tu tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka satu orang yang tidak merasa sedih terhadap perbuatan dosa, itu tanda hatinya telah pun gelap. Allah yang menggelapkan hati dia. Bila mana dia pilih tuan-tuan, dia pilih untuk, kita faham akidah panjang lebar tadi, bila mana dia pilih untuk tidak mengikuti perintah Allah, maka pada ketika itu Allah sendiri yang menghukum dia. Fazadahumullahu marada. Allah sendiri yang menambahkan penyakit dalam hati dia. Apa? Disebabkan apa? Disebabkan pilihan dia daripada awal lagi untuk dia tak terima Islam ataupun tak patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Baik. Maka orang beriman bila mana dia buat ibadat, dia merasa kesan. Tanda gelap hati, tak merasa sedih dengan perbuatan dosa. Sebab itu dalam hadis sebut, orang yang hatinya gelap itu, bila dia melakukan dosa, seumpama lalat yang lalu di hadapan mukanya, dia hanya kibah lalu lalat tu lari. Adapun orang yang beriman, orang yang bersih hatinya, bila dia melakukan maksiat, dia rasa tak boleh tidur tuan-tuan. Dia rasa seperti gunung yang akan jatuh di atas kepala dia. Masya Allah, muslimin dan muslimat. Maka itu tanda gelapnya hati, tak merasa sedih dengan perbuatan maksiat. Hatta tuan-tuan, orang yang bersih hatinya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukan semata-mata merasa sedih terhadap perbuatan maksiat yang dia buat. Bahkan disebabkan kerana meninggalkan amalan sunat pun dia merasa sedih. Itu tanda orang bersih hatinya. Dia tertinggal benda sunat, lupa ataupun tak sempat nak solat duha hari ni, Allah sedih, nak makan pun tak lalu. Hari ni tak sempat nak hadir kuliah ilmu, rasa sedih, seronoknya dia orang dapat hadir kuliah ilmu. Nak tidur pun tak tenang dah, hati duk tarik dia. Hari ni tak sempat melaksanakan 5 waktu secara berjemaah, melaksanakan solat 5 waktu secara berjemaah. Sampai satu orang ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 30 tahun tidak pernah sedih. Satu hari dia menangis orang diri. Orang tanya, kenapa kau bersedih wahai fulan, sedangkan kau ni tak pernah bersedih? Dia kata, kerana saya tertinggal solat tahajud di malam hari. Semalam saya tertinggal solat tahajud.
sehari suntuk dia tak makan. Kerana apa? Kerana kesedihan yang dia sedang menanggung itu sangatlah berat. Dan tanda orang itu gelap hatinya, tidak merasa kesan dengan ibadat. Dia buat ibadat, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak merasa kesan buat ibadat tu. Orang beriman beza. Orang beriman bila buat ibadat dia ada kesan. Apa dia kesannya? Yang pertama, dia merasa tenang. Bila dia buat ibadat, dia rasa tenang hati dia. Orang hati dia gelap, dia buat ibadat, dia rasa cepat-cepat nak bagi habis. Tu imam, jadi imam sembahyang kan, main maghrib, baca apa surah apa? Surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Dia hati kata apa? Amboi, panjangnya. Orang Melayu ni, tuan-tuan, hak surah paling dia suka adalah surah, jangan pendek sangat, pendek lagi dia tak ada nak baca Fatihah pula. Dia suka surah Idza Ja'a Nasrullah. Tu separa tu, setengah. Bila baca Idza Ja'a Nasrullah, ni bagus tu imam ni, ni kita kena kekalkan jawatan dia ni. Bagus ni tu imam ni. Masya Allah. Jadi subhanallah, dia buat amal, dia cepat-cepat nak bagi habis. Sebab tak ada kesan daripada amal. Orang beriman, bila buat amal, dia merasa kesan. Yang kedua, dia merasa rindu untuk buat lagi amal tu. Dia merasa rindu untuk buat lagi amal tu. Maka itulah kesan. Nabi ajar kepada kita agar kita sentiasa merindui amal. Ya, salah satu golongan yang akan mendapat payungan arasy Allah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Satu orang yang hatinya sentiasa terkait dengan masjid, dengan makna dia sentiasa merindui masjid. Maka tuan-tuan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, maka hitunglah diri kita. Bila mana kita buat maksiat, melakukan maksiat, adakah kita merasa menyesal? Adakah kita merasa sedih terhadap perbuatan kita itu? Kalau tak merasa sedih, tuan-tuan, muhasabah, ketahuilah hati kita begitu gelap. Kalau kita buat amal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adakah datang ketenangan dan merasa tidak puas di dalam melakukan amal? Kalau ada, itu menunjukkan hati kita bersih. Jika sebaliknya, buat amal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 1 jam, dia rasa lama. Tapi kalau tengok WhatsApp 1 jam, dia rasa okey ya. Muhasabah balik, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Nabi SAW bersabda, tuan-tuan yang ada kitab, muka surat ke-8, sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Jika perbuatan baikmu membuatkan kamu gembira, buat baik, rasa tenang, rasa puas, rasa tak sabar untuk melakukan lagi amalan itu. Wa sa'atka sayyi'atuka, dan perbuatan burukmu membuatkan kamu merasa sedih, berarti kamu adalah mukmin yang sebenar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita menunggu kedatangan Fadil Tuan Guru Syekh. Sementara tu kita baca nasihat ketiga. Boleh lagi ke tuan-puan sekalian? Nampak macam tengok saya nampak Naruto 7 orang. 3, 4, 5 orang lah. Tengok saya pun pening dah, tuan-tuan. Kalau okey, insya-Allah kita tulis. Tak lama saya biasa, kalau kuliah macam ni, biasa saya ceramah tak lama. Paling lama 5-6 jam ya. Boleh tunggu ke Pak Long? Boleh tunggu? Kalau boleh tunggu, Pak Long tunggulah. Saya lapar nasi ni. Tak makan nasi hari ni. Baik. Lawakana, tuan-tuan. Baik. Sambung kita nasihat yang ketiga, insya-Allah. Telah berkata walidku yang soleh, cara melembutkan hati. Tadi kita cerita tanda hati gelap. Ni kita nak cerita pula macam mana cara nak bagi hati lembut. Telah berkata walidku hafizahullahu ta'ala, cara melembutkan hati adalah dengan banyak mendengar kisah-kisah orang yang soleh. Macam mana nak bagi lembut hati kita? Dalam nasihat ni mengajarkan kepada kita, iaitu dengan kita banyak menghadiri majlis ilmu. Dalam majlis ilmu,
Para asatizah, guru-guru yang mengajar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akan membawa kisah-kisah teladan golongan-golongan salaf, dan itu akan memberikan kesan yang baik dalam hati kita, yang akan menyebabkan hati kita menjadi lembut. Sebab itu kadang-kadang bila kita rasa down, macam mana kita nak kembalikan balik semangat kita, iaitu dengan melihat orang yang lebih bawah daripada kita. Kita kata apa? Nak bayar kereta pun tak lepas aku ni. Kereta kena tarik pula. Sedih, rasa sedih sangat. Maka kita yang kena tarik kereta, kita kena tengok orang yang hanya menggunakan motor. Ataupun kita yang kereta tak cantik, jangan tengok orang yang naik Merc. Jangan tengok orang yang naik Mitsubishi, Ferrari, Porsche. Jangan. Tengoklah orang yang naik kereta kancil yang usang. Syukur kita kepada Allah. Kalau kita lah pemilik kereta kancil tu, tengoklah orang yang naik motor. Syukur pada Allah. Orang ni naik motor, aku naik kereta. Boleh juga berteduh, dia tak boleh berteduh. Kalau kita orang yang naik motor, tengoklah kita kepada orang yang naik basikal. Aku naik motor, okey lah. Dia basikal je ada, motor tak mampu beli. Orang yang naik basikal, dia kena tengok orang yang berjalan kaki. Aku okey, ada basikal. Dia basikal pun tak ada. Orang yang berjalan kaki, syukurlah aku dapat berjalan. Kawan aku, umur sama dengan aku, terbaring, tak boleh bangun dah. Orang yang terbaring dah tidur, tak boleh nak bekerja, sebagainya. Dia kena tengok orang yang meninggal dunia. Aku ni kira okey lah, diberi kehidupan lagi. Muhasabah macam tu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, Nabi SAW Allah sebut dalam ayat ni, wa kullan naqussu alayka min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Kami datangkan cerita-cerita rasul-rasul terdahulu. Kenapa tuan-tuan? Kerana nak bagi hati Nabi menjadi tetap, Nabi tak sedih. Satu masa tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana dalam peperangan Hunain, peperangan Hunain, ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di kalangan umat Islam ataupun di kalangan para pejuang Islam pada ketika itu, setelah Nabi membagikan harta ghanimah, dia kata apa? Dia kata Muhammad ni cara pembahagian harta ni, dia bukan nak Allah ni, dia bukan nak akhirat ni, dia bukan nak redha Allah, dia nak dunia. Dia kata kat Nabi tuan-tuan, Muhammad nak dunia. Mana boleh dia bagi 100 ekor unta dekat dia orang. Kat kami ni dia bagi 3 ekor, 4 ekor lah. Dia marah Nabi tuan-tuan. Sedangkan Nabi memberikan 100 ekor, 50 ekor dekat Pascal tu, tentera Islam tu, pejuang tu. Hak hebat-hebat tu, hak lama-lama, hak veteran-veteran tu. Hang baru masuk, hang terimalah. Dia tak tuan-tuan, dia beritahu Muhammad ni apa nak tahu, dia ni nak dunia ni. Tuan-tuan, cerita ni sampai dekat Nabi. Ya Rasulullah, ada fulan bagi tahu kau nak dunia Rasulullah, kau buat ni bukan nak redha Allah. Waktu tu Nabi sangat sedih. Nabi sebut kepada para sahabat, faman ya'dil idza lam ya'dil Allah wa rasuluh. Siapakah orang yang lebih adil jika Allah dan Rasulnya tidak adil? Tuan-tuan, 5 minit tuan-tuan kita akan berhenti insya-Allah. Habis tajuk ni, Fadil Syekh dah sampai. Maka pada ketika tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad mula teringat kisah Nabi Musa. Nabi sebut, yarhamullahu akhi Musa. Mudah-mudahan Allah merahmati Nabi Musa. Dia lebih banyak disakiti daripada aku, namun dia bersabar. Maka Nabi teringat balik kisah orang-orang dulu, Nabi-Nabi dulu. Akhirnya Nabi datang satu perasaan, iaitu kental menghadapi ujian-ujian. Maka apa kelebihan kita mendengar kisah-kisah orang soleh ni tuan-tuan? Yang pertama, al-iqtida'u bihim. Al-iqtida'u bihim, kita dapat mencontohi mereka. Kita dapat mencontohi mereka. Sebab itu kata ulama, tashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahun. Hendaklah kalian mencontohi orang-orang salaf, kerana dengan mencontohi mereka sahaja pun kamu telah mendapat kejayaan, walaupun kamu tidak seperti mereka. Itu kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua, dengan kita mendengar kisah-kisah orang soleh ni, iaitu dapat memperelokkan hati kita. Kata ulama, al-hikayatu jundun min junudillah biha tuhyi quluba awliyaih.
Cerita-cerita orang soleh adalah daripada tentera-tentera Allah. Dengan kisah-kisah itu Allah menguatkan hati para kekasihnya. Dan yang ketiga, kelebihan kita mendengar kisah orang soleh adalah al-mahabbah, iaitu kita akan mencintai mereka. Dengan kita mencintai mereka, insya-Allah pada hari dibangkitkan kelak kita akan bersama-sama dengan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia sayang. Saya rasa cukup sekadar itu dulu sebagai perkongsian pada pagi duha ini. Mudah-mudahan tuan-tuan kita semua mendapat kebaikan dan manfaat, dan mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bagi siapa yang ingin mendapatkan buku dan produk-produk darsa, begitu juga kitab siri 1 beserta huraian, tuan-tuan ada kita masukkan dalam pen drive, boleh dapatkan di belakang sana. Dan kita juga ada produk-produk untuk membantu ekonomi pondok, iaitu seperti madu, kurma, kopi dan sebagainya. Pembelian tuan-tuan mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada ekonomi pondok kami. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid dan seluruh muslimin dan muslimat yang sudi mendengar kuliah pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Sekian daripada saya. Segala yang baik dari Allah, segala kekurangan daripada saya, hakikatnya semua adalah daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.